Okey, baik. Bertemu kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Seterusnya hari ini dalam segmen Kita Jaga kita ingin kongsikan pada anda berkenaan perkembangan terkini di Pusat Pemberian Vaksin UiTM Private Specialist Centre UPSC. Kami bawakan seorang wakilnya menerusi panggilan Skype hari ini, iaitu Wan Nafizah Wan Abdullah selaku Ketua Pegawai Eksekutif UiTM Private Healthcare Sendirian Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Munawar dan Syuhaida. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sihat. Okey, Puan, mungkin boleh kongsikan setakat ini bilakah PPV UiTM Private Specialist Centre ini mula beroperasi dan bagaimana setakat ini kapasiti suntikan vaksin yang diberikan? Okey, UPSC, UiTM Private Specialist Centre, kita mula mendukung saranan kerajaan untuk menjadikan UPSC salah satu daripada penyumbang mengguling tenaga untuk menyumbang ke arah mewujudkan pusat vaksinasi di Sungai Buloh ini. Dan kita bermula pada 5 hari bulan Julai 2021 dan minggu ini adalah merupakan minggu kedua kita menjalankan pusat vaksinasi di Sungai Buloh ini. Dan juga mengikut kapasiti fasa pertama kita hanya menjalankan vaksinasi ke atas 200 penerima dan kita akan menambah kapasiti dari semasa ke semasa lah bagi membantu memastikan liputan menyeluruh bagi masyarakat setempat di kawasan Sungai Buloh ini. Baik Puan, dan kita sedia maklum bagi memperkasakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini, kerajaan sangat komited untuk membuka lebih banyak lagi pusat pemberian vaksin di seluruh negara, khususnya di Lembah Kelang ini, dan UPSC antara salah satu PPV yang ada. Jadi bagaimana situasi semasa UPSC pada ketika ini sebagai pusat pemberian vaksin sepenuhnya untuk tempoh ini ataupun masih lagi beroperasi atau berfungsi sebagai hospital seperti sebelum ini, Puan? Ya. Ya, untuk pengetahuan semua termasuk Munawar dan Syuhaida, UPSC masih lagi beroperasi sebagai sebuah hospital pakar penuh sepanjang menjalankan pusat vaksinasi ini. Maksudnya kita mempunyai dua pasukan yang menyediakan perkhidmatan penuh. Satu pasukan kita berada di pusat pemberian vaksin dan satu lagi pasukan berada sepenuh masa di dalam bangunan hospital dalam memastikan kita masih lagi mampu memberi servis yang sepenuhnya kepada kesemua pesakit yang mengunjungi UPSC dalam masa-masa pandemik ini. Kami juga difahamkan sebenarnya terdapat keperluan untuk pihak UPSC menerima sukarelawan untuk membantu melancarkan proses pemberian vaksin di sana. Jadi bagaimana untuk mereka sedang menontonnya sekarang ini boleh turut menyertai dan juga menjadi sebahagian daripada sukarelawan di bawah UPSC ini? Ya, okey, saya yakin kesemua pusat pemberian vaksin seluruh negara membuka peluang untuk semua rakyat di luar sana yang berminat untuk menyumbang tenaga dan masa bagi membantu menyediakan perkhidmatan di pusat pemberian vaksin. Bagi UPSC, kita buka peluang untuk semua lapisan masyarakat untuk menyumbang tenaga dan mendaftar sebagai sukarelawan di UPSC dengan cara menghubungi pihak kami di talian yang disediakan secara amnya, dan juga boleh menghantar email kepada UPSC untuk mendaftar sebagai petugas dan sukarelawan di PPV. Ini kita buka because kita yakin masih ramai di luar sana yang berfikir memikirkan apa sumbangan masing-masing kepada negara dalam masa-masa kesusahan seluruh dunia di dalam menangani wabak coronavirus ni, kan? Baik Puan, mungkin Puan boleh kongsikan juga apakah antara syarat-syarat pengambilan sukarelawan ini dan juga bagaimana pengambilan sukarelawan ini dilakukan oleh pihak UPSC sendiri. Dan seperti yang kita boleh saksikan tadi Puan, ramai dalam kalangan selebriti yang turut terlibat sebagai sukarelawan di UPSC.
Ya, betul. Okey, syarat-syarat untuk menjadi sukarelawan tidaklah ketat. Cuma yang pasti mestilah yang berumur 18 tahun ke atas. Maksudnya sukarelawan itu sendiri sudah layak menerima vaksin, ya, sudah divaksinkan, dan juga mestilah sihat tubuh badan. Jika kita sepanjang 8 jam kita bertugas di pusat vaksin ni, memerlukan kita berdiri dan juga dari segi fitnessnya mesti kekal bertenaga sehingga sampai ke pukul 5 petang untuk kita terus bertugas, ya. Dan yang ketiganya adalah bercakap mengenai selebriti. Ya, memang kita menggalakkan selebriti di waktu-waktu begini untuk menjadi sukarelawan, bukan sahaja di UPSC, di mana-mana PPD lain juga, atas tujuan supaya kita rasa selebriti mempunyai exposure atau lindungan, kita kata menggunakan platform selebriti untuk menyampaikan informasi yang lebih jelas kepada rakyat di luar sana yang belum mendapatkan vaksin, dan juga selebriti mempunyai rangkuman pengikut yang lebih luas, ya, dalam menyampaikan information dan juga menggalakkan rakyat di luar sana yang belum mendaftar supaya mendaftar, dan juga menyampaikan info keperluan vaksinasi kepada masyarakat di luar sana. Jadi platform yang lebih luas ini yang kita cuba untuk gunakan supaya UPSC boleh menyampaikan rayuan dan saranan dan juga kesedaran mengenai kepentingan vaksinasi kepada lebih ramai yang di luar sana yang belum faham tentang kepentingan vaksinasi. Puan, apakah antara langkah yang diambil oleh pihak UPSC untuk memastikan agar PPV dan juga hospital yang sedang berjalan sekarang ini dalam masa yang sama dapat mengurangkan risiko penularan COVID-19? Sebab bila adanya PPV, maksudnya lebih ramai yang akan hadir ke hospital tersebut. Kalau sebelum ini berfungsi sebagai hospital saja, tetamu ataupun mereka yang hadir itu berdasarkan temu janji dan sebagainya, tetapi disebabkan oleh adanya PPV, jadi akan ada pertambahan individu yang akan ke kawasan tersebut. Jadi apakah langkah yang diambil untuk memastikan agar risiko penularan jangkitan dikurangkan di sana? Okey. So antara langkah terawal, ya, paling penting yang kita ambil di UPSC adalah kita jalankan pusat pemberian vaksin UPSC di ruang yang betul-betul berlainan daripada ruang lega dan juga ruang rawatan biasa UPSC. Jadi klinik di ruang yang berlainan dan PPV kita adalah di bangunan yang berlainan. Jadi because kita tidak inginkan sesuatu yang buruk berlaku, terutama sekali dari segi penularan di kalangan pengunjung jika kita menggunakan ruang yang sama. So itu perkara pertama. Perkara kedua kita sentiasa mewawarkan dan memastikan setiap pengunjung mahu pengunjung ke klinik di UPSC dan juga pengunjung yang datang untuk mendapatkan vaksin untuk memastikan kesemua pengunjung, petugas dan juga kaki tangan menjaga dengan SOP dengan lebih ketat. Jadi sepanjang masa kita pastikan setiap pengunjung dan petugas memakai pelitup muka, dan memastikan sentiasa mensanitasi tangan, dan juga memastikan sentiasa ada penjarakan sosial di kalangan petugas dan juga pengunjung. So itu benda yang paling penting. Betul, itu antara perkara yang paling penting. Jadi dalam ruang yang ada ini, Puan, mungkin Puan boleh mewar-warkan saranan ataupun berkenaan nasihat kepentingan vaksinasi kepada orang awam. Mungkin ada lagi dalam kalangan masyarakat kita ni yang segelintir kecil ini yang masih lagi ragu-ragu dengan vaksinasi. Jadi saranan daripada Puan sendiri. Okey, saranan saya, jika kita kurang faham, jika kita kurang mendapat maklumat, kita boleh mendapatkan maklumat melalui saluran-saluran yang betul dan selalu bertanya tentang supaya kita sentiasa mendapat informasi yang sahih, ya. And then saranan juga berdasarkan
aspirasi kerajaan untuk mencapai imunisasi kelompok, imuniti kelompok maksud saya, 80% daripada jumlah keseluruhan penduduk Malaysia. Jadi jika kita tak faham tentang itu, kita boleh baca. Saya rasa banyak maklumat yang terdapat di internet, tapi kita kena pastikan maklumat yang kita dapatkan tu adalah sahih. Dan apa yang saya ingin kongsikan di sini adalah dari pembacaan saya, sasaran kerajaan untuk mendapatkan 80% vaksinasi menjelang Februari 2022 itu haruslah kita dokong bersama, yang mana saya suka untuk berkongsi di sini. Dari pembacaan saya, ada seorang pakar berkata adalah imuniti kelompok ini adalah bermaksud disamakan dengan sebuah payung. Maksudnya setiap orang yang telah mendapat vaksinasi merupakan payung kepada yang masyarakat di luar sana yang kita kata kemungkinan 20% yang belum boleh divaksinasi. Jadi vaksin itu ibarat payung dan virus itu ibarat hujan. Jadi bila makin ramai orang yang membuka payung tu, so those di dalam kalangan yang belum layak mendapat vaksinasi, contohnya di kalangan kanak-kanak yang berusia bawah 12 tahun, berjaya dilindungi sama melalui inisiatif kita dan keprihatinan kita untuk memastikan setiap dari kita mendapat vaksinasi. Jadi konsepnya mudah. Kita vaksin kita dengan tujuan untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain yang masih belum layak untuk mendapatkan vaksinasi. So itu yang penting. Jadi saranan saya, jika kita kurang faham, kita dapatkan information. Jika kita sudah faham, kita cuba sebarkan kefahaman kita, tapi pastikan kefahaman kita itu adalah informasi yang sahih lah. Jangan sebarkan informasi yang tidak sahih. Itu apa yang saya boleh kongsikan lah. Kalau Puan boleh kongsikan juga setakat ini bagaimana tahap kehadiran penerima vaksin ini di sana? Adakah kebanyakan mereka turut hadir ataupun mereka mempunyai situasi yang sama seperti di PPV di negeri-negeri lain yang mempunyai masalah kehadiran dan sebagainya? Okey, saya rasa di mana-mana PPV pun sama akan ada variance lah, akan ada ketidakhadiran untuk setiap hari berdasarkan senarai yang kita dapat daripada MySejahtera. Tetapi jumlah ketidakhadiran itu tidaklah terlalu alarming, terlalu mengganggu. Kerana di pihak PPV, operator PPV itu sendiri perlu memastikan jumlah vaksin yang dibekalkan untuk sesebuah PPV itu digunakan dan untuk kita juga memastikan tiada sebarang pembaziran. Jadi kita ada langkah-langkah yang kita perlu ambil jika di setiap hari ada ketidakhadiran itu. Jadi kita selalu kena ada komunikasi di antara pihak PPV dengan MySejahtera juga dengan Jabatan Kesihatan di tempat masing-masing lah. Jadi akan sentiasa ada ketidakhadiran. Kemungkinan disebabkan notifikasi terlalu lewat, atau kemungkinan yang hadir pun ada yang tidak boleh mendapatkan vaksin kerana mempunyai masalah-masalah kesihatan yang tertentu yang membolehkan mereka untuk menangguhkan vaksinasi buat sementara waktu sehingga mendapat advice atau nasihat yang lebih jelas daripada pakar. Jadi tetapi itu masih tidak mengganggu dari segi jumlah vaksin yang kita boleh jalankan bagi setiap hari. So tidaklah terlalu mengganggu, tidaklah merisaukan lah bagi saya. Baik, itulah antara perkongsian berkenaan situasi semasa Pusat Pemberian Vaksin UiTM Private Specialist Center UPSC. Jadi Puan, mungkin selepas ini saya dan juga Syuhaida boleh menjadi sukarelawan di UPSC selepas ini Puan. Ya, boleh. Silakan. Kecil tapak tangan Padang Hospital kita sediakan. Terima kasih Puan bersama kami hari ini meluangkan masa untuk berkongsi berkenaan keadaan terkini PPV di UPSC. Seterusnya